tiba-tiba jadi kontak hantar messenger kan, Ustaz boleh tak kuliah kat sini? Jauh benar sampai ke Seremban. Tapi pernah lagi sampai ke Melaka pun pernah juga, gitu kan. Jodoh pertemuan ni, inilah dia tuan-tuan ya. Ana sekarang ni berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, Pusat Latihan Tenaga Nasional Berhad. Jadi kenapa guna nama Sultan Ahmad Shah tu? Sebab dialah yang merasmikan pusat latihan LLN dulu tu. LLN, lama-lama naik. Sekarang TNB lah kan? Jadi nama tu dikekalkan. Kalau dibuang murka nanti kan? Walaupun orangnya dah tak ada, anaknya ada, jadinya Tuan Agong pula sekarang ni kan. Jangan itu ya. Ana asal daripada Kelantan, Darun Naim di Tanah Merah, Kelantan kan? Bersama dengan Ana pun ada Zaujah Ana, bawa juga bersamalah teman pagi ni. Kok kan terlena kan, mengantuk InsyaAllah pada pagi ini kita hanya berkongsi daripada kitab Al-Kabair berkaitan dengan sihir. Benda yang berlaku sejak zaman berzaman lagi, daripada zaman para nabi, para rasul yang terdahulu, bahkan lebih keluar lagi membuat-buat pada akhir zaman. Bila dimatikan para alim ulama, kan, mafsadah-mafsadah, kerosakan-kerosakan semakin timbul tuan-tuan. Ya, dimatikan alim ulama maknanya semakin hilang ilmu, semakin hilang orang yang beramal, semakin banyak yang keluar, yang mana amalan-amalan yang rosak ni. Bagaimana benteng kita untuk bersedia dengan keadaan ni? Kena sampaikan ilmu pada anak, pada isteri, pada keturunan kita lah, mudah-mudahan pada jiran tetangga kita dan seumpamanya. Baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertamanya sebelum terlupa, berkasih pada pimpinan surau An-Nur Bandar Seremban Selatan kerana menyebut anak pada pagi ni, gitu ya. Tahniah tuan-tuan kerana dipilih menjadi orang yang memelihara, menjaga rumah Allah, dan tahniah juga kerana menjadi orang yang menjadi ahli mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita juga berkunjung ke alam barzah nanti, diletakkan di tempat kalangan ahli-ahli syurga, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan-syaitan itu kafir kerana mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Dan dalam Al-Quran juga jelas menunjukkan bahawa syaitan yang terkutuk mengajar kepada manusia itu sihir agar kita menjadi syirik kepada Allah Ta'ala, sebagaimana cerita tentang Harut dan Marut, sebagaimana firman-Nya, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Orang nak pisahkan suami isteri melalui jalan sihir. Nanti ada cerita, anak akan ceritalah realiti yang berlaku. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Takkan berlaku melainkan dengan izin Allah. Nak izin berlaku, berlakulah. Tak izin berlaku, tertahanlah. Tak ada siapa boleh nak bagi kalau Allah Ta'ala tahan. Tak ada siapa boleh nak tahan kalau Allah Ta'ala nak bagi. Rezeki, untung, rugi, sihat, sakit dan sebagainya, ikutlah. Bebas mutlak di sisi Allah. Iradat Allah, tak ada siapa boleh bantah. Kudrat Allah, tak ada siapa boleh lawan. Baik. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka berdua, Harut dan Marut ni, tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji iman kamu. Oleh itu janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga yang mempelajarinya daripada mereka berdua, sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seorang pun, melainkan dengan izin Allah. Di sinilah adanya usul ikhtiar. Di sinilah ada kita panggil pagar diri. Dan di sinilah ada tawakal, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha tawakal serah pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik pada negeri akhirat. Sebab kafir, buat kerja syirik ini membatalkan syahadah, gitu ya. Dan sikit lagi tafsiran dia, demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Baik, di antara kisah-kisah sahabat kami lah Ustaz Amirul daripada Akademi Arash, Akademi Al-Quran dan Akademi Ru'yah Al-Quran dan Sunnah Holistik di Taman Melati Gombak, tuan-tuan. Ya, sahabat yang saya kenal dalam lebih kurang 2 tahun lebih macam itulah. Ya. Di antara pengalaman dia adalah nak merawat orang yang kena busung. Busung seorang ustazah ni kerana dia disihir oleh jiran sendiri, tuan-tuan. Tinggal di salah sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Suaminya menjemput ustaz ni untuk datang rawat, dah lama dah 2-3 bulan appointment tu, tapi terlalu sibuk dan sebagainya. Letih tuan-tuan menjaga benda-benda ni. Anda bukan perawat, tapi anda cerita berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat, gitu ya. Baik, jadi sebaik saja Ustaz Amirul ni sampai pada jam 11 malam merawat lagi. Sebab nak tolong kan, sebab orang ni minta tolong sangat-sangat dah. Ustazah ni tidak ada anak, tapi perutnya membusung tu, macam syarat 8 bulan 9 bulan tu lah. Sebaik saja dia sampai di bawah, sebelum naik lift tu, sebut perkataan letihnya aku hari ni, letihnya aku hari ni. Dan dia tekan lift naik tingkat 11. Sampai ke atas bagi salam, ketuk pintu, alamat sekian-sekian. Dijawab oleh si suaminya. Jemput masuk, Ustaz, masuk ke dalam. Tiba-tiba si isteri terus bersuara. Dengan suara jantan. Aku dah cakap dah, kau tu letih, buat apa kau datang juga? Macam tu suara, tuan-tuan. Anak buat rakaman je lagi. Maiming, gitu kan. Keluar suara jantan, tuan-tuan. Macam mana dia boleh tahu kat atas, aku kat bawah? Mana taknya jin tu ikut. Tunggu standby kat bawah dah, gitu kan. Mata kita ni tak nampak, tuan-tuan. Kalau kita nak nampak mata kita ni alam jin, kena sembelih seekor kambing warna hitam, kambing jantan. Tulang dia tu tulis nama jin yang kita nak tengok tu, ataupun tulis nama mana jin pun, dia akan terbit terus alam jin tu tersingkap depan mata kita. Langitnya berwarna merah. Katalah tulis nama situ Ayub lah, contoh lah. Ada Ayub kat sini tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati Contoh ya. Dia tulis Ayub, lepas tu dia bakar tulang tu, hangus, yang ambil bubur dalam lesung, hancurkan, jadikan celak. Bismillahirrahmanirrahim, jadikan celak. Elok je sapu kedua-dua kiri dan kanan tu, terus terbuka alam jin. Jangan dibuat ya. Jangan dibuat, nanti jenuh nak merepair ya. Terus tersingkap alam jin tu macam mana. Beribu keliling kita ni. Jin Islam ada dalam ni, surau ni, tuan-tuan. Anak biasa juga pernah datang surau, kadang kita sampai awal kan. Anak suka macam tu sebab kita nak serasikan dengan tempat. Kaedahnya begitu. Jangan dibiarkan asatizah ni selalu datang lambat. Jangan. Tak cantik sebenarnya. Ada disiplin yang kita kena follow. Serasikan diri kita. Kat mana toiletnya tahu, masa dia nak terkucil dan sebagainya ke, tahulah kan. Nak dapat apa? Roh tempat tu dulu. Tu kan. Baik. Tutup cerita yang tentang jin tadi tu, kan tak masuk cerita kita ni. Okey. Jadi dia teruslah memulakan rawatan. Baca surah Al-Baqarah di antaranya lah. Ayatul Kursi di antaranya lah. Kan, garam kasar. Lagi lada hitam di antaranya lah. Kan? Baik, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Tak bagi salam. Siapa pula yang datang, perawat lain ke? Jadi si suami buka semula pintu, tengok ada orang sedang merangkak di muka pintunya. Siapa awak? Saya jiran tingkat 7. Kenapa awak datang ni? Saya datang ni nak minta maaf. Sayalah yang sihir isteri tuan. Kenapa kamu buat? Kerana saya harapkan dia akan bercerai dengan tuan supaya saya dapat menikahi dia. Saya suka dengan dia.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni tuan-tuan. Ni. Tu biasa berlaku kan? Biasa berlaku. Baik. Busung-busung ni banyak berlaku pada diri orang perempuan, jarang berlaku pada diri orang lelaki. Yang lelaki yang berlaku tu itu mengandung tak bersalin namanya. Itu satu. Yang kedua, kalau berlaku pada lelaki, jangkitan hati, jangkitan pada hati, jangkit kuning di antaranya lah, ataupun kanser hati kerana terlalu banyak isap rokok. Ada seorang kawan dulu, tak cerita nama dia, orang Negeri Sembilan pula tu. Isap rokok di dalam bilik berekon. Jadi maknanya dia sedut di mulut dan dia sedut di hidung. 3 tahun je tuan-tuan. Dia terus kena kanser dia. Terus kena kanser hati. Dia kata buatan orang. Tak, anak kata ini semua daripada Allah. Sebenarnya salah diri sendiri. Takkan kita cakap salah kau sendiri. Kau sedut gudang garam sehari 2 kotak. Macam tu kan. Teruk tuan-tuan, teruk. Jangan berhentikanlah. Baik, jadi cerita tadi tu, si fulan tu minta maaf dan dimaafkanlah. Kemudian makin surut, alhamdulillah, syukur. Allah Ta'ala menguji pada diri orang yang nafsunya berkendakkan pada seorang ustazah, satu. Dan Allah Ta'ala menguji kesabaran suami isteri, 2 orang tu. Maknanya 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan ya. Jadi isterinya sabar dengan masalah sakit tersebut, suaminya sabar tak menceraikan isterinya. Kan kalau dia nak cari yang lain, bini aku tak boleh khidmat, tak aku baik aku cari lain je, ceraikan terus. Macam tu kan? Tak, ini ujian daripada Allah. Sabar, tahan. Begitu kan? Bukan senang nak cari isteri yang baik pada zaman hari ini, nak cari suami yang baik pada zaman hari ini. Bukan senang. Itu dia kan? Subhanallah. Jadi maknanya Allah Ta'ala tak izin dah berlaku perceraian, walaupun diusahakan sampai sedemikian rupa, tuan-tuan ya. Subhanallah. Baik. Seterusnya, kebanyakan orang memandang bahawa sihir itu sesat dan hukumnya haram. Hakikatnya ramai tidak tahu bahawa sihir termasuk dalam kafir, jatuh murtad, jatuh terkeluar daripada Islam. Ada tak orang kita solat, buat puasa, buat zakat, bayar, sihir main juga? Ramai, tuan-tuan, ramai. Kan? Anda ceritakan pengalaman anda yang anda kena. Sebelum daripada kena, kemudian tu ada cerita awalan dia. Kita join satu company lah. Tak nak cerita lah company tu. Orang ni baik, suka buat kelakar dengan kita. Sembahyang, okey. Puasa, okey. Tapi suka buat kelakar. Tapi kita ada nampak sedikit kepelikan, tapi kita duduk diam je lah, dan nanti sangka baik lah. Aku tak tahu apa-apa ni, tak nampak benda clear depan mata. Satu hari, apabila adanya family day pula, adanya annual dinner. Annual dinner kan malam, ada cabutan bertuah tahun 90-an lah tuan-tuan. Flat screen tu baru muncul. Sebelum tu TV gerabak-gerabak besar berat yang amat kan. Lepas tu flat screen baru muncul. Flat screen masa tu pun masih tebal lagi, tebal sikit lah. Sekarang dah nipis betul lah, dah macam handphone dah punya nipis ni, gitu kan. Baik, bila cabutan bertuah tu sampailah ke pukul 10, barulah grand prize. Si fulan ni dapat. Tahun kedua ada lagi annual dinner, dia juga grand prize. Tahun ketiga dia juga grand prize. Apa company tu dia seorang aja yang kerja. Pelik tak tuan-tuan? Pelik kan? Jadi kawan-kawan yang sama dengan kita ni rasa pelik lah. Azrul, kenapa asyik dia je yang dapat grand prize? Dah rezeki dia. Ya tak ya juga tapi aku pun bengkak juga. Kita jaga cakap macam tu lah. Memang ya pun, tapi nak buat macam mana kan? Siapa yang kacau dalam ketah-ketah gulung cabutan bertuah tu? Siapa yang duduk dalam tu tuan-tuan? Ada jin seekor duduk dalam tu. Mata kita tak nampak, kecuali kita main yang tadi tu, anda tulis atas tulang tu kan, kita nampak ada jin masuk dalam gelas ni kan. Confirm kita ambil, empas ke bawah lah. Macam tu, tak payahlah. Tak masuk kita dalam jin, dan tak jadi kerja buat kita. Jadi kecut takut kita tuan-tuan ya. Baik, jadi nak tak nak kita rela je lah, redha je lah, pasrah kan, tak apalah. Kemudian tahun keempat, tahun kelima baru terdedah tuan-tuan. Apa dia?
Satu hari si fulan ni pergi minum bersama dengan resepsionis, penyambut tetamu ataupun operator telefon di lobi tu. Dia keluar tu, dia biasa berbedak di pejabat. Kat rumah dah cukup berbedak dah, berbedak lagi rupanya mamat ni, dengan minyak wanginya, lupa nak tutup drawer dia, laci dia tu lupa nak tolak balik masuk ke dalam, jadi terbukalah. Masa dia dah pergi, kebetulan anda lalu di tepinya tu, nak pergi minum, lalu ternampak ada benda berkilat di dalam laci berbentuk zakar lelaki bersama. Tuan-tuan, bentuk zakar lelaki, ada seekor monyet, seekor beruk sedang memeluknya. Ini benda khurafat ni, kita dapat detect selalu dah, gitu kan. Ini benda khurafat ni. Aku kena berjaga-jaga dengan orang yang macam ni walaupun dia salat. Ada orang yang macam tu, tuan-tuan. Ada orang yang macam tu, janganlah ada daripada anak keturunan kita terlibat, sebab imannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih benda tu. Baik. Cerita yang kemudian adalah selepas beberapa tahun kita nampak dia mula mencuri harta syarikat, mengambil harta syarikat, klaim yang tidak berlaku pun pembelian barang dan sebagainya. Dan akhir sekali kita buat tuduhan kepada dia berdasarkan bukti yang wujud untuk lembaga tata tertib, macam tu. Dan benda ni sepatutnya rahsia. Orang yang menerima aduan tidak boleh mendedahkan siapa yang mengadu, tetapi sefulan mendesak kepada orang yang menerima aduan tersebut. Akhir sekali terbongkar orang yang membuat aduan itu adalah aku ni, gitu kan tuan-tuan. Kita dah get prepare dah. Aku kena pasang pagar diri ni. Lalu anda pun berjumpalah senior anda yang sama-sama mengaji di Pondok Pasir Tumbuh dulu, Kelantan tu, Syekh bagi amalan sikit, anda rasa anda kena bersedia ni. Kenapa? Ada orang nak buat khianat ke? Gitulah lebih kurang. Kita nak jalan lurus ni, ada saja orang yang tak berkenan, gitu kan, di mana-mana lah. Kita buatlah benteng-benteng istighfar 1000, la ilaha illallah 1000, ayatul kursi, surah al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan sebagainya. Tuan-tuan jangan tinggalkan surah at-takwir ayat 20, ayat 21, baca 3 kali selepas solat. Pendek je. Tuan-tuan Google apa ayat 20 dan ayat 21 surah at-takwir tu, jumpalah, amalkan 3 kali, baca 3 kali selepas solat fardu. Lepas dah doa pun tak apa, tak jadi masalah, InsyaAllah menjadi benteng. Tapi jangan tinggal ayat kursi, jangan tinggal ayat kursi, sebab dalam hadis sahih menyebutkan selepas kita istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian ayatul kursi itu, tidak adalah pemisah bagi seseorang itu dengan syurga melainkan kematian. Gitu kan? Baik. Jadi cerita seterusnya, akhir sekali setelah mana kita melakukan amalan-amalan pendinding tadi tu, 3 malam berturut-turut kita bermimpi ular berwarna hitam. Dalam kitab ni pun tunjuk ular warna hitam ni, ular tedung lah biasanya, ular tedung yang berbisa tu. Maknanya kalau kita bermimpi ular berwarna hitam, maknanya ada sihir yang nak mendatangi kita. Di antaranya lah, ada juga yang tertentu tu dia kata orang patuk tu ada orang nak meminang. Itu Allah alam lah, kan. Itu Melayu punya pandangan lah. Okey. Baik. Kemudian ketika mana hari yang pertama anda bermimpi 3 ekor ular datang nak mematuk anak, anda pancung dengan sabit, putus kepalanya. Hari yang kedua datang 5 ekor, juga kena pancung, putus kelima-limanya. Hari yang ketiga datang 8 ekor, dia datang dalam jarak 3 meter, 4 meter macam tu, dia lari balik semula. Lari. Tak jadi kena pancung lah. Dan anda pun pergi bertemu dengan sahabat, anda beritahu kisah tu tentang mimpi-mimpi tersebut. Dia kata Allah Ta'ala pelihara orang yang attack tu tak berjaya, Allah Ta'ala tahan. Macam tu tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian pada satu hari Jumaat, dekat dengan peristiwa mimpi tersebut, anda dihubungi oleh tukang sapu di pejabat pada pukul 9 malam. Kita dah balik rumah dah. Rumah dengan pejabat tak jauh pun, tak sampai 1 kilometer pun. Gitu. Cik Hazrul, boleh datang office tak? Kenapa ni raju? Kan?
Ada jumpa barang abang lah, bawah tangga ada gambar abang. Oh, itu macam ke? Kau simpan dululah, aku mengantuk lah. Kita dah settle solat apa semua. Siang tu ada event di pejabat, kan? Jadi dia buat big cleaning lah, sampai bawah-bawah tangga, masuk penyapu yang panjang tu, batang penyapu yang panjang tu digunakannya. Jadi terkeluarlah benda tersorok bawah tangga. Tangga tu dengan pejabat Ana, bilik Ana sendiri, sebelah-sebelah je. Yang mana seminggu, 2 minggu Ana tak naik tangga tu. Ana pergi jalan jauh, naik lift, walaupun lift tu jauh. Macam tu. Rupanya ada kaitan dengan benda tadi, rupanya tuan-tuan. Jadi Ana beritahu si Raju, kau baliklah, kau simpan dulu, nanti hari Senin nanti aku jumpa kau ambil. Macam tu. Jadi kita pun tidur lah macam biasa. Elok berdengkur semua, kan? Jumaat settle, Sabtu settle, Ahad settle, Isnin kita pergi office. Si Raju 3 hari tak boleh tidur rupanya. Yang kita elok je tidur. Dia risaukan kita. Dia risaukan kita, dia yang tak boleh tidur. Subhanallah. Bila kita tengok apa ada, oh dalam plastik berikat gambar Ana, satu gambar yang ramai-ramai ni, rakan sekerja kan. Tapi bahagian kepala Ana tu dipotong. Kulit tikus, rambut, jarum, kemenyan sekali diikat. Rupanya ni sihir pembunuh, tuan-tuan ya. Bila Ana berjumpa dengan sahabat-sahabat perawat, kemudian ni dah bertahun-tahun ke depan, Ana tanya ni alat-alat yang Ana jumpa ini sihir pembunuh Ustaz, dia kata. Oh gitu. Panjang umur lagi tuan-tuan dapat jumpa tuan-tuan. Kalau tak lama dah alat arwah. Gitu ya. Subhanallah. Yang buat ini orang yang sembahyang, tuan-tuan. Puasa. Tu kan. Tapi rupa-rupanya berkait dengan sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Jangan sama sekali kita terlibat. Begitu juga anak isteri kita terlibat, keturunan kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Antara contoh ilmu sihir ialah mengambil minyak pengasih. Tak payahlah. Kalau orang tu tak suka, yang kita cari di jalan yang lain. Mengikat kecintaan pasangan kekasih, mengikat kecintaan pasangan suami isteri. Tak payahlah. Isteri nak pikat suami, apa dia tuan-tuan? Semalam kami jemput Ustazah Asma Harun, kan duduk seremban, kan? Isteri nak pikat suami senang je, air tangan, masakan dia. Dan perkataan yang baik, ketaatan dia kepada suaminya. Bukan dia berdandan diri flawless, tak ada jerawat benda semua tu. Tak cukup dengan itu. Itu pun dia berdandan tu pun untuk dia nak tunjuk pada orang luar, aku ni lawa lagi. Itu kan? Tak. Khidmat dia terhadap suaminya, taat dengan sebenar, tutur bicaranya lembut, halus, mulus. Khidmat dia di bilik. Sedang tu, fahamlah tu, kan? Sebagaimana sepatutnya. Kalau longgar, maknanya ruang jarak terlalu lama, gagal nanti. Kadang-kadang tengok YouTube Ustaz Azhar Idrus cerita tentang ni lah, kan, masalah suami isteri ni. Tengok komen yang ada di bawah tu. Ada yang menyesal hingga diceraikan oleh suami. Kerana apa? 3 minggu sekali baru dibagi pada suami dia. Kadang-kadang ada yang 3 bulan sekali pun ada. Sampai macam tu. Sebab jaga body kononnya. Silap, kan? Body kita akan hancur masuk dalam kubur. Kalau taklah campak, hancur dulu nyai. Yang nak bertemu dengan Allah siapa? Ni roh yang kita nak bawa ni, roh yang bersih ni. Situ dia kan. Roh takkan ada roh semata-mata gitu, melainkan adanya usaha dengan tubuh. Maka kedua-duanya bersekali begitu. Baik. Lagi menimbulkan kebencian antara pasangan. Yang macam tadi itulah. Apa benda? Tu yang sampai busung kawan tu. Memakai susuk. Berlaku lagi ke memakai susuk ni tuan-tuan? Kuranglah. Berjumpa bomoh untuk tujuan khianat, sihir dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ingat pada tahun 97-98, kan, berlaku ada seorang lelaki namanya Ahmad Suharji daripada Seberang, Indonesia. Dia ni sebelum tu adalah penjenayah, suka pecah rumah orang. Sekali selepas daripada dia keluar daripada penjara, macam mana aku buat satu perkara yang boleh menguntungkan aku, tetapi orang tak tahu aku inilah yang membunuh orang, aku inilah penjenayah lagi sebenarnya.
ayah dia seorang pengamal sihir. Ayah dia perturunkan ilmu kepada dia, mu ni kena bunuh 70 orang perempuan. Kena bunuh 70 orang perempuan. Dan belajarlah sedikit sebanyak itu ini dan sebagainya. Dia berhijrah berada pada satu tempat, pada satu kampung, menawarkan khidmat untuk dilihat cantik, ganteng. Apabila lelaki tengok perempuan ni, dia syok, dia seronok nak ambil buat isteri. Itu dia punya sihir dia. Lalu orang datanglah, masyhur lah mula-mulanya tu. Kemudian barulah dia masuk jarum dia. Rupa-rupanya apabila orang perempuan tu dia datang naik beca umpama contoh, ataupun kat sana dia panggil tut-tut, roda 3 tu. Apabila orang tu hantar di simpang, orang tu tak boleh tunggu, orang tu terus kena balik. Kalau orang ni nak balik nanti, kena order yang lain taksinya, macam tu. Kalau tidak, enggak mujarab pak, tak mujarab. Maknanya tak menjadi. Sebenarnya helah sahaja. Kerana apa? Dia dan isterinya yang ada akan menjerut leher orang yang datang mendapatkan rawatan. Dan kemudian dia akan tanam di belakang kebun tebu orang kampung, yang mana ketika mana dimasukkan ke dalam lahat tu, diserongkan kepala si mati yang telah dijerut tu, dan diminum air liur si mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gelinya kan? Kita yang orang hidup ni pun tak sanggup nak minum, mayat pula diminumnya kan? Dia hanya sempat membunuh 43 orang, tuan-tuan. 43 orang, dan mayatnya disimpan, ditanam di belakang ladang tebu. Ada salah satu kampung, anda tak ingatlah itu. Dan cerita ini masuk dalam Astro History Channel. Lama dah lah, beberapa tahun yang lepas itu kan. Jadi anda dapat ambil benda tu, masukkan dalam cerita kita ni. Dan akhir sekali terbongkarlah kesalahannya kan? Dan itulah dia, benda yang dia buat tu dosa besar, tuan-tuan. Syirik satu, bunuh orang satu, dua benda sekali. Mengikut perundangan syariah, tukang sihir boleh dijatuhi hukuman bunuh kerana telah jatuh kafir kepada Allah Ta'ala atau cenderung kepada kekufuran. Enakmen yang nak dibuat sebagai satu proposal awal oleh almarhum Tuan Guru Harundin, tapi tak berjaya kan, tak berjaya, dia meninggal dunia. Tentang ni, hingga dapat dibuktikan siapa orang yang mengusahakan tu boleh dipenjarakan. Itulah tuan-tuan ya. Dalam satu hadis Nabi SAW dengan tegas bersabda, jauhilah 7 dosa besar, dan salah satu daripadanya adalah sihir. Tuan-tuan kalau jumpa duit shilling depan kedai, jangan ambil duit shilling 10 sen, 20 sen, 50 sen tu jangan ambil. Kecuali nampak orang tu terjatuh daripada poket dia, tu tak apalah, ambil, beritahu dia, bang ni abang punya tercicir, tu tak apa kan. Nak pula shilling-shilling lama, hati-hati kan. Begitu juga kalau ada orang tanam di depan rumah kita kan, ambil tu pakai sarung tangan, duit tu masukkan ke dalam bekas, letakkan cuka di atasnya dengan garam kasar, biarkan untuk beberapa ketika, lebih kurang 20 minit, maka matilah sihirnya. Itu cara dia. Selawat Nabi, baca ayat kursi. Itu tuan-tuan. Baik. Kesemua 7 dosa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya adalah perosak. Sebab itu setiap orang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah terlibat dengan sesuatu yang merugikan dirinya, baik dunia apatah lagi di akhirat. Dan antara dalil hukuman bunuh bagi seorang tukang sihir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbatun bis-saif. Hukuman terhadap ahli sihir adalah dipenggal, dipancung. Gitu tuan-tuan ya. Sebab dia merosakkan kehidupan orang. Dan dalam satu asar khabar, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, tukang tilik dan tukang sihir adalah kafir. Dan dalam satu hadis yang lain daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yadkhulunal jannah, mudbinul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. Pertama, orang yang ketagihan arak kecuali dia sempat taubat sebelum mati dia.
Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Silaturahim ni orang yang ada hubungan rahim, hubungan darah, ahli keluarga, saudara mara. Dan yang ketiga, orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir. Itu dia. Lalu dia memikirkan bahawa dengan cara ni pun dapat untung. Benda-benda khurafat dan sebagainya. Di antara setahun dua pengalaman yang lepas, sahabat kami Ustaz Amirul diminta oleh seorang VIP lah untuk datang ke rumahnya kerana mengadu sakit-sakit, setelah mana dibuat MRI, ambil vitamin itu, ini tak jalan. Doktor pakar beritahu tuan ni tak ada sakit apa pun, tapi kenapa sengal-sengal bisa-bisa badan saya dia menyocok-nyocok. Tuan pergilah dapatkan ustaz, dapatkan rawatan. Dia pun kata iyalah dengan isterinya. Baliklah ke rumah, kemudian dapatkan khidmat sahabat kami tu untuk merawatnya. Tengah-tengah dirawatnya tu, hati tak sedap. Hati ni tak sedap. Tuan, apakah ada sesuatu yang disimpan di rumah ini yang Allah Ta'ala murka, tak suka? Yang mana benda tu benda berdosa. Buatlah, membuang, ambil, tolong buang. Kalau tak saya balik, kerana tidak akan mendatangkan kesan apa-apa pun. Sia-sia saja saya datang ni. Tak ada. Betul. Itu. Dan mengelak teruslah. Kalau tak ada, kenapa saya rasa tak sedap hati ni? Ada saya rasa ni. Keluarkan, kalau tak saya baliklah. Dia baru nak bangun. Sekejap ustaz. Dia pun bincang dengan isteri dia. Bunyilah sosek. Yang ni menyalahkan yang ni, yang ni menyalahkan yang ni. Macam tu. Akhir sekali, kejap ustaz ya, dia masuk bilik. Masuk bilik buat keluar dalam kain kuning. Dalam kain kuning macam kain Tok Cha tu, macam Tok Sami tu. Kala macam ni kala macam ni. Kala macam sejarah kita ni. Di dalamnya kepala orang, tuan-tuan. Di dalamnya kepala orang perempuan yang dinamakan dengan nama Puteri Sakdong. Dibeli dengan harga RM60,000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak tahulah kepala tu memang benar kepala Puteri Sakdong ke ataupun kepala orang lain yang dinamakan sahaja. Penuh uban ni tuan-tuan kepala tu. Tengkorak yang telah kerik beserta dengan kulit mukanya sekali ada lah. Tapi Ana dapat gambar tu daripada atas, bukan daripada depan. Macam ni Ana tunjuk dekat kawan Ana yang mana perawat yang lain, dia orang sini pun gerun tengok. Apa pun nak gerun, ni makhluk je, tak ada apa. Gambar je pun itu. Lalu kepala tersebut dimasukkan ke dalam baldi dan disiram cuka dengan garam kasar dan ditutup. Dibiarkan selama setengah jam, buka balik kain, tengok dah tak ada dah kepala tu. Gaiblah. Macam-macam tuan-tuan. Untuk melariskan perniagaan. Dalam Islam, nak lariskan perniagaan, macam mana caranya? Masaklah macam kita sendiri yang nak makan. Khidmatlah kepada pelanggan tu, buat yang terbaik, jaga kebersihan. Adab bicara dengan pelanggan bagaimana, jangan keras dengan pelanggan. Perkhidmatan kena cepat, kena pantas. Lagi keperluan pelanggan pun benda, tisu dan sebagainya, persekitaran dapur kena bersih dan sebagainya. Itu salah satu cara. Itu pada adat. Lagi hubungan kita dengan Allah, nak menarik rezeki apa dia? Banyakkan selawat, solat duha, baca surah Al-Waqiah, banyakkan sedekah, mengundang rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Surah apa dia tu? Ayat apa tu? 1000 dinar. Ramai orang tahu. Kadang-kadang digantung di rumah pun ada, di restoran pun ada. Tapi orang yang menggantung tu tak takwa pun pada Allah. Ayat tu suruh bertakwa. Allah Ta'ala datangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Nak keluar daripada masalah, Allah Ta'ala dorongkan bagaimana cara mengatasi masalah tu. Syarat dia apa? Takwa. Tu dia. Jadi yang kita solat duha tu, jangan fokus kerana nakkan rezeki tu datang. Fokuslah nak redha Allah. Sebagai apa? Jalan takwa. Baru betul cara kita parking kefahaman tu. Barulah kita bukan jadi orang yang digula-gulakan dengan sesuatu. Ikhlas juga, tapi belum mutlak ikhlas dia, tuan-tuan. Gitu dah. Jadi perkemaskan balik. Baik. Bila jadi orang yang takwa ni, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka.
Dan Allah Ta'ala seronok dengan kita. Bila Allah Ta'ala suka tu, dia bagilah segala kebaikan yang kita tak sangka-sangka. Tetapi bukanlah satu jaminan. Ada masanya Allah Ta'ala bagi, ada masanya Allah Ta'ala uji balik, kan, jatuh balik. Apakah kau maintain takwa kau pada aku? Itu yang dia nak. Takwa tu kena maintain. Tak kira masa susah, tak kira masa senang. Maknanya ketika mana keadaan itu diuji, hati kita tak berpaling dari Allah, makna kita dah dapat tarikan jazbah, tarikan oleh Allah untuk dekat dengan dia. Gitulah. Gitu tuan-tuan. Baik. Seterusnya sikit lagi. Kau apa kita nak habis? Kau apa tuan-tuan? Tengah hari. Tajuk ni besar kan. 15 minit lagi lah. Tuan-tuan pun ada nak pergi pasar, itu ini, kenduri kendara dan sebagainya. Baik. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Sesungguhnya jampi-jampi, pembacaan perdukunan, azimat, penangkal, menyihir untuk menimbulkan kecintaan suami isteri, kan, daripada isterinya, itu adalah syirik. Dia buat apa? Air apa? Tangas. Apa? Air apa tu? Celah kangkang. Masa dia period tu. Dulu Sofian Jin ada berlakon cerita tu. Apa? Isteri perempuan dan ... Kan? Tangas kan? Air tangas kan? Tu. Masa dia period tu, dia pakai kain, nasi tu ada wap tu kan? Dia buat macam tu. Tu caranya lah. Untuk suami tak cari yang lain. Poyo je semua tu, kan? Dalam takdir Allah, dalam suratan Allah sejak azali lagi, seseorang itu kalau jodohnya sekian-sekian lah. Buatlah kot mana pun, kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, tak bagilah. Gitu ya. Maknanya kita ni kena respon dengan panduan syarak, bukan respon dengan nafsu kita. Itu dah kan. Nafsu tu itulah dia, cara yang merepek dia buat untuk memikat suami, tak cari yang lain. Walhal memikat suami tadi yang dalam sadah, gitu kan. Tu dia. Baik. Dan di antara lain, antara kisah-kisah yang datang pada ana dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengamalkan khurafat di tanah perkuburan, tuan-tuan. Sebagai kisah selingan yang terakhir lah untuk pagi ini, tuan-tuan ya. Anda kenal seorang yang mengurus jenazah di Kajang sana, ya, tak jauh pula daripada rumah anda, di Bandar Tasik Kesuma. Yang dia tu sebelah saja daripada Bandar Tasik Kesuma. Dianya adalah Tok Siak sekarang ni. Tak disebut namanya, kita rahsiakan namanya. Tapi pengalaman dia tu sangat bernilai bagi diri kita. Sebelum mana dia menjadi seorang siak, dia adalah orang yang mabuk dengan dunia perjudian. Sanggup pergi ke tanah perkuburan menurun untuk dapatkan nombor ni, untuk kaya dengan jalan pintas, ya, untuk kaya dengan jalan pintas. Ada saja imam yang meninggal, ada je tok guru yang meninggal, lain clear, dia pergilah dengan kawan-kawan dia menurun nak dapatkan nombor yang bagus-bagus, nak dapat jackpot lah. Jackpot, hadiah utama. Itu tuan-tuan ya. Itu masa tahun 80-an dia dah buat macam tu. Masa tahun 90-an tu dia bertaubat ketika umurnya 40 tahun. Kejadian ini berlaku di Perak Utara, nak masuk ke Kedah sana lah. Dia cerita pengalaman dia. Kan? Baik, setelah mana umurnya 40 tahun dia bertaubat kepada Allah. Isterinya kata apa? Alhamdulillah, syukur ya Allah bang, lama dah saya doa macam ni. Sejak abang kahwin sampai sekarang tak pernah abang sembahyang. Puasa pun tenggelam timbul. Syukurlah. Kenapa abang nak bertaubat ni? Kawan-kawan ada juga pesan kita umur 40 tak bertaubat, bersiap-siaplah. Nak ke syurga ke nak ke neraka. Sebenarnya tuan-tuan bukan 40, 60. Yang sebenarnya 60 yang betulnya. Yang betulnya 60. Tapi jangan bertangguh umur 60 baru nak bertaubat. Awal sebelum tu tak kira 60, 40, 30, 20, taubat sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dah. Baik, fardu takdir dia bertaubat ketika usianya 40 tahun. Isterinya kata apa? Abang solat, abang pergilah masjid. Solat je masjid. Cover balik
qada balik. Satu lagi yang fardu-fardu ni buat berjemaah supaya dapat ganjaran 27 kali ganda tu. Dapat syarahan free lah isteri dia tu. Kan. Baik. Dan satu lagi pesanan saya bang, abang sabar ya. Orang kampung kenal abang, selalu jumpa kat kedai sekian-sekian. Asal jumpa abang je kedai nombor. Asal jumpa abang je kedai nombor. Asal kedai nombor je abang. Macam tu kan. Macam tu. Ya, baik. Kan. Zuhur pun masuk. Dia pergi-pergi, dah habis dah, orang dah balik. Kan orang dah turun tangga dah. Yuk, kau buat apa ni yuk? Aku nak naik masjid lah, nak sembahyang. Kalau kau tak terbakar masjid ni, kau pula yang terbakar. Pula. Jangan jadi macam tu, mulut yang meracun. Jangan tuan-tuan. Kita orang masjid, orang surau, silakan. Kan? Marhaban, selamat datang. Solatlah. Nanti asal nanti datang lawan dapat berjemaah. Itu yang sepatutnya. Tapi dia dah ingat pesanan isteri dia. Ya, betul pesan bini aku. Orang kampung akan pek-pot lah. Kan? Dia ni nak sembahyang ke nak pecah tabung. Lepas tu mulalah sosek-sosek kata apa? 3 hari je. Nanti tak adalah tu. 3 hari je datangnya tu. Sekali tuan-tuan, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan. Bertahun dia istiqamah 5 waktu tu. Masya Allah. Berubah 360 darjah. Macam tu ya. Kemudian berubah itu bukan berubah sikit-sikit. Dia lagi awal daripada orang lain. Tok siap belum sampai, dia sampai dulu. Kipas dah pusing, aircon dah sejuk, kapet lagi bersih, dia vacuum. Kenapa dia buat semua tu? Aku nak cuci dosa aku yang dulu sekian lama tu. Masya Allah. Punya Allah Ta'ala tukar seseorang tu jadi baik, tuan-tuan. Ya Allah, kalah kita. Macam tu ya. Baik, kemudian dia belajarlah uruskan jenazah daripada Tok Siap masjid di Perak tu. Kemudian Tok Siap tu dah meninggal. So dia cover lah. Dan dia buat sebaik mungkin, jauh lebih baik. Sehingga kan dia jadi orang yang pakar dalam mengurus jenazah. Hospital dapat tahu dia ni bagus, hospital pula ambil dia. Upah dia pula sebagai sampingan. Dan kerja Tok Siap, berapa sangat gaji allowance-nya tu. Masa tu dia juga adalah salah seorang kerani Jabatan Pendidikan Negeri. Kerani. Itu tuan-tuan ya. Baik. Jadinya dia uruskanlah jenazah juga. Dan hari Minggu, hari biasa pun adalah ruang-ruang untuk dia buat kerja tu. Dan doktor memberi kepadanya satu buku, pakcik, tolong tulis nama-nama arwah-arwah ni sebagai kenangan nanti bila pakcik pencen nanti. Dia tulislah dalam masa 10 tahun 480 orang yang dia dah uruskan. Punyalah ramai tuan-tuan dia. Masya Allah. Kita baru berapa orang? 4 orang, 5 orang, 8 orang. Macam tu je lah. Masya Allah. Itu rezeki dia. Rezeki kita lain, rezeki dia lain. Macam tu ya. Baik. Dan dipendekkan cerita, satu hari dia juga diuji dengan apabila pulang ke rumah ada yang mengekori. Saka. Tuan-tuan ya. Sebab dulu kan main dengan benda-benda khurafat ni. Benda khurafat ada yang follow. Yang kepala dengan tali perut tu. Orang panggil apa tu? Penanggal ya. Tapi dia tak kisah. Sebab jenis hati kental lah. Jiwa kental. Ya. Follow tu balik ke rumah, bergantung dekat sudut biliknya tu. Bau mayat dalam bilik tu. Isterinya tak lalu, tapi isterinya sabar. Bagus betul lah, subhanallah. Isteri tidur bilik lain. Abang nak tidur bilik tu, tidurlah. Kan? Saya tak lalu bang. Tak apa lah. Alah, tak lama, seminggu je nanti dia belah lah. Aku dah pesan dekat dia, kau jangan kacau aku, kau jangan ketawa, mengilan, menyanyi apa, jangan. Kan? Ada menyanyi. Tak adanya. Kan? Memang betul, seminggu hilang. Cuba kalau kena kat kita tuan-tuan, hari tu juga iklan rumah untuk dijual. Gitu kan? Masya Allah, kental jiwa dia tuan-tuan. Itu pengalaman pahit. Baik, satu lagi pengalaman dia diuji. Dulu bukan main lagi, menunggu nombor kan. Benda syirik kan, khurafat kan. Boleh batas syahadah tak? Ya, boleh batas syahadah. Tapi bila Allah Ta'ala palingkan dia kembali jadi orang yang beriman sungguh. Dan Allah Ta'ala uji ketika sedang mengkafankan entah yang keberapa ratus orang tu. Seorang-seorang dia tengah buat kerja tu, nombor ekor naik terbit di atas kain kafan. Kain kafan mana ada nombor siri bawah tu mana ada. Kosong putih macam tu je. Bukan kain tempah orang perempuan ni dah goyah ke apa ada nombor siri number ke apa ke. Tu kan. Tak, kain kafan putih. Keluar nombor besar-besar ni ustaz katanya. Tak payah pakai cermata pun nampak. Kan?
Aku tengok je Ustaz, nak beli ke tak? Aku tak pernah dapat macam ni. Kan? Dia kata, Alhamdulillah dia tak beli. Tapi dia hafal pula nombor tu. Kenapa tuan-tuan dia hafal? Sebab nak tahu keputusan betul ke nombor ni naik. Masa tu utusan ada lagi, kan? Utusan Malaysia ada lagi. Selepas 2 minggu tu belilah akhbar utusan. Memang naik first prize, grand prize tuan-tuan. Lebih 100,000 hadiahnya. Lebih 100,000 hadiahnya. Kan? Subhanallah, dia kata, Alhamdulillah aku tak berpaling balik menjadi orang yang dulu. Kan? Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dia, kekal dia menjadi Tok Siap sampai sekarang, ya, di Semenyih tu. Dan dia lah yang khidmat sebagai tukang masak. Dia khidmat sebagai tukang masak. Dan adalah beberapa orang yang menolong dan sebagainya tu. Kadang-kadang orang ni nak pergi ambil anak tuition, orang ni nak pergi sana sini dan sebagainya. Tiba-tiba tinggal ada seorang janda pula kat taman tu yang kematian suaminya Tok Bilal. Kan? Aku ni buat kerja, kau pula kat sini. Tak seronok lah, tak manis lah. Kan? Apa kata kalau kau jadi bini aku je? Aku tanya akak nanti. Kalau akak setujulah. Dia kata, abang ni malu lah, kata si perempuan janda ni, bini Tok Bilal yang meninggal tu. Rupanya 3 hari dia tak boleh tidur, tuan-tuan. Yang si suami ni, abang ni, dia pun tanyalah bini dia, abang buat kerja sebagai siap gini. Tapi ada orang yang menolong ni, tak senang hatilah pula kita. Takkan kita nak lepaskan jabatan siap nanti. Tapi kerja kita terganggu juga bila orang lain pergi ambil anak taskala, anak tuition, itulah inilah. Kan? Tak cantik, tak manis. Apa kata kalau awak kena-kena dengan dia, kalau awak setuju, jadi madu awak. Macam tuan-tuan, seronok orang lelaki kan, orang perempuan anti betul. Dia lestiknya aku daripada sana ni. Sekali isteri dia setuju. Macam itulah rezeki dia, kan? Bukan rezeki kita, kan? Rezeki dia kerana takwa dia, tuan-tuan ya. Allah Ta'ala bagi hadiah rezeki yang baik. Seorang caterer rupanya, dan orang yang buat catering, akak tak payah masak akak, saya masak lebih hari ni, orang order ni. Wah, senang kerja aku. Itu kelebihan dia lah, kan? Itu kebaikan pada sudut tu. Kembali balik pada cerita tadi, jangan jatuh di dalam dosa syirik, sebab dia akan membatalkan segala amalan sebelum tu. Dia akan membatalkan segala amalan sebelum tu. Dan jangan terlancar lidah apabila kita jadi seorang motivator, seorang motivasi, seorang yang pakar motivasi ni, kena ada asas yang kukuh tentang apa yang kita nak cerita. Jangan terlancar lidah hingga menjadi kafir murtad. Pernah seorang founder pernah dia sebut, founder yang berjaya lah, Allah Ta'ala tu kan makhluk halus juga. Subhanallah, adakah Allah Ta'ala tu makhluk halus? Disamakan begitu, kan? Dia terlancar lidah, dia bukan etikat dia, kan? Lalu disuruh taubat. Itu tuan-tuan ya. Ni dalam seminggu ni anda terjumpa pula motivator yang lain pula pasal nak menjana pendapatan ni lah, kan? Dunia yang nyata akan menjadi dongeng, akhirat yang dongeng akan menjadi nyata. Dongeng akhirat tu, apakah Al-Quran itu dongeng yang menceritakan perihal hari akhirat? Mu ni siapa mu ni? Orang Melayu kita tuan-tuan. Tengok Facebook dia, bagus, motivasi yang lain tu tak ada masalah apa. Pop keluar yang ni merepek, kan? Kalau dia beriktikad, dia murtad. Kalau dia tak beriktikad, dia fasik. Itu. Lalu kena berhati-hatilah kita. Jadi anda tegur, Piu Said pun tegur, Ustaz James Devon sahabat anda pun tegur juga. Tapi dia belum padam lagi hantaran dia di Facebook tu. Khawatir ramai orang keliling ni yang jahil ni, yang nakkan keberuntungan dalam perniagaan dia orang dan sebagainya, tiba-tiba pegang pada benda tu. Jangan. Sepatutnya bukan dongeng, ghaib, kan? Benda yang ghaib akan jadi nyata. Apa dia? Akhirat. Benda yang nyata akan menjadi ghaib, habis padam. Apa dia? Dunia. Baru betul, kan? Ayat, perkataan yang nak digunakan tu bukannya dongeng, ghaib sebenarnya. Itu yang sepatutnya. Situlah dia tuan-tuan ya. Jadi sebagai penghujung bicara kita pada pagi ini, jangan lupa surah At-Takwir ayat 20 dan ayat 21 jadikan amalan, dibaca 3 kali selepas solat fardu. Lepas selesai doa tu pun tak apa. Dan perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah Allah Taala kasih pada kita. Seorang sahabat bertanya pada Habibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Bagaimanakah aku nak mendapatkan kecintaan Allah? Lalu Nabi SAW berpesan perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud maknanya apa? Perbanyakkan solat. Solat fardu sudah tentu, solat sunat tambahannya. Yang paling banyak melakukan solat sunat adalah Rasulullah SAW. Sehingga kan pendengarannya, penglihatannya, gerak langkahmu, diam kamu adalah daripadanya juga. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kontrol kawal kita. Penglihatan mata kita tengok yang elok-elok saja. Tangan kita nak ambil, nak menolak sesuatu benda yang elok-elok saja. Kaki nak melangkah, fikir dulu, tahu tempat ni elok, aku pergi, silakan. Tempat ni tak elok, maka kita berundur. Macam itulah. Itu tanda Allah Ta'ala dah mula kasih pada kita. Kalau tidak, maka kita ditenggelamkan dengan lantak engkau lah dengan pilihan nafsu kamu sendiri. Itu kan samalah dengan orang yang memburu dunia dengan jalan yang khurafat, kan? Untunglah kalau orang yang kembali balik sebelum matinya, dan rugilah orang yang dalam keadaan dalam dosa maksiat yang besar itu lalu dibenamkan Allah dengan kematiannya. Sebagai penutup, di antara pengalaman kami sahabat-sahabat yang menguruskan jenazah, sebab Ana juga daripada sahabat Akhirat Selangor, dan Ana juga bersama dengan sahabat Ana Ustaz Razif menguruskan van jenazah sukarelawan ni, kan, mengata tempat kita hantar dan sebagainya. Banyak kisah-kisah yang menarik. Di antara kisah daripada grup sahabat Akhirat Selangor, Ustaz Amin Muttaqin, sahabat kami yang telah mengarang buku panduan pengurusan jenazah warga tempatan, foreigner dan sebagainya tu. Di antara pengalamannya ialah apabila mengebumikan satu jenazah yang rupa-rupanya tersalah orang, ya, 2 orang daripada warga Nepal yang kematian di Kuala Lumpur dalam kawasan pembinaan, tuan-tuan. Jadi pihak hospital hubungi sahabat kami untuk uruskan cari Islam seorang daripadanya. Setelah dikeluarkan daripada peti ais lah, kan, tersimpan selama 2 minggu, kemudian diuruskan, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan ditanam di Kuala Lumpur. Selepas 2-3 hari dapat panggilan semula, ada warrant daripada pihak mahkamah untuk digali semula kerana pihak waris menuntut untuk dikembalikan ke Nepal. Diorang sampai macam tu, tuan-tuan, ya. Jadi nak tak nak terpaksalah pergi bongkar. Jadi sahabat kami pergilah bongkar. Seorang lagi masih lagi dalam peti ais sebab waris ni belum datang. Tak ada cerita yang tu, tapi cerita yang ni dah dikonfirm oleh pihak hospital, tuan-tuan, ya. Lalu terpaksalah pergi ke tanah perkuburan, gali semula. Gali dalam sekaki lebih je baru gali. Bahang yang teramat-amat tanah tu, tuan-tuan. Bahang yang teramat-amat. Lalu Ustaz Amir sahabat Ana ni tanya, apa agama orang yang kami tanam ni? Dia orang kata Buddha. Maknanya yang telah dimandikan, disolatkan tu, dikafankan tu tersalah orang. Agama Buddha rupanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepanasannya. Tuan-tuan, depan mata nampak. Ini bukan cerita Tok Adi tanah kubur. Ini cerita kami, tuan-tuan. Kan? Lalu pihak waris tu kata apa? Kamu balik, kami tak jadi, kami cancel. Rupanya yang Islam yang di dalam peti ais tu. Yang di dalam peti ais tu, tuan-tuan, ya. Satu lagi, berapa kali last ni, kan? Seorang yang sedang meminum arak di KL, berumur 27 tahun, putih kuning orangnya, kan? Anda rahsiakanlah nama dia. Minum, kena serangan jantung, meninggal. Serangan jantung tak kira umur, ya. Sakit jantung lain, serangan jantung lain. Sportsman pun kena serangan jantung, mati di padang bola, ramai, kan, padang hoki dan sebagainya. Jadi pihak ambulans tengok, cek, dah meninggal dah. Jadi datanglah Land Rover, ambil dia, tutup dengan plastik hitam, bawa ke bilik mayat untuk dibedah siasat dan sebagainya. Memang betul mati kerana serangan jantung ketika dia sedang meminum arak. Bau masam tu ada lagi, betul dia. Simpan dalam peti ais dulu. Hubungi waris. Waris kata apa? Carry on, kami tak nak ambil tahu apa-apa. Maknanya ada hubungan yang tidak cantik antara si mati dengan ahli waris, mak bapak dia ke, adik-adik dia ke, sedang mara dia ke, kan. Jadi setelah 2 minggu dibiarkan dulu dalam peti ais, kot-kot lembut hati dia orang, 2-3 hari datanglah balik, kan, untuk ambil tuntut jenazah ni, tak juga datang. Jadi simpan untuk 2 minggu lah. Sekali sahabat kami Ustaz Amir tadi diminta untuk uruskanlah Ustaz, kan. Jadi kita bukalah peti mayat tu, singkaplah kain putih yang menyelimuti tubuh dia tu. Rupa-rupanya yang tubuh kuning
putih-putih tu telah menjadi hitam macam mikrofon ni, seolah-olah macam dibakar, tuan-tuan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, sedang minum arak, kepala kepada segala maksiat. Kerana arak, orang mabuk boleh langgar orang, boleh bunuh orang, ambil dadah, zina, macam-macam benda boleh buat kan. Itu hal keadaan dia. Janji Allah tidak pernah mungkir. Selamatlah bagi orang ingat kembali pada Allah dengan taubat. Rugilah orang yang melakukan maksiat dalam keadaan bangga merasakan umurnya panjang. Jadi kita senantiasa ingat bahawa esok bukan jaminan kita hidup lagi, tuan-tuan. Perbanyakkan zikir, banyakkan taubat kepada Allah. Gitulah dia. Ya, cukuplah sekadar itu pesanan daripada alim ulama kita sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini menatijahkan yang terbaik untuk kita semua, dan menambahi amal yang sebaik-baik mungkin. Biarlah kita dapat bertemu dengan Ramadan kali ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekian dahulu, mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.